yang diumumkan di Malaysia dan juga di dalam akaun dan yang lain-lain ialah hotel tersebut dibeli pada harga 60 juta pound. Dia umum 60 juta pound, tapi sebenarnya yang dia beli dan dia daftarkan di title hanyalah 45.9 juta pound. Maksudnya ada 14-15 juta pound yang dia telah klepek kat mana pun tak tahulah, klepto tak kleptonya dah. Jadi ini pound dah, bukan ringgit Malaysia. Jadi katakanlah lah, campur tolak lah, 15 juta pound ini kali 6 ialah 90 juta ringgit. Ini bermakna bukan saja harta ni tak didaftarkan di atas nama Felda, dia dah bubuh dalam siapa punya syarikat kita pun tak tahu, BVI ni sempat dah lah yang itu dia buat, dia klepet ambil lagi 90 juta ringgit. Memang hebat dah siapa dia yang buat ni kan. Jadi untuk SPRM atau sesiapa yang masih lagi menyiasat berapa banyak yang apa nama ni telah diambil, saya membantu saudara-saudari boleh tengok di blog saya, di Facebook saya dan video saya. Kalau berdasarkan dua yang mudah ini, lebih kurang 90 juta ringgit telah diselewengkan. Dan bukan itu saja sebenarnya, geran itu, hak milik itu tidak didaftarkan di bawah nama Felda. Dan berdasarkan semua dokumen-dokumen ini, ada banyak isu yang perlu dijawab dan menimbulkan pelbagai perkara, bukan saja soal jenayah, bukan saja soal wang, tetapi juga soal bagaimana perkara ini boleh berlaku di Felda. Kalau semasa pengurusi yang lama tu saya faham lah, masa Tan Sri Isa mungkin dia tak nampak ke, dia bukan tinggi sangat, dia tak nampak lah benda-benda macam ni tak. Tapi Tan Sri Syahri ni tinggi, dia kan cerdik, dia kan berjaya menginsafkan semua orang dalam Felda. Takkan dia dah dekat 1 tahun ni, takkan kamu tak nampak benda ni lah. Ini benda mudah je ni. Takkan kamu tak minta hak milik, title kepada hotel tu. Itu antara benda pertama sekali kita minta, ya tak? Jadi saya nak sampaikan yang terakhir ini kepada 3 serangkai ini, ya. Saya percaya dengan pendedahan saya yang pertama ni, ada banyak lagi ni. Ni pertama ni. Dengan pendedahan yang pertama ini, saya tahu sahabat 3 serangkai ini, Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Syahri Samad dan juga Tan Sri Iso Samad sepatutnya tahu bahawa saya sudah pun memiliki semua maklumat-maklumat yang lain. Dan ini hanya yang pertama. Ada 3 lagi. Dan setiap satu ni gila macam ni juga. Sebab itu saya cakap awal-awal, anggaran saya lebih kurang 700 juta yang kena kelepek saja. Itu tak termasuk yang harta tu dimasukkan ke dalam nama orang lain. Ini yang dia kelepek saja. 700 juta saya kira macam tu. Jadi sebab itu saya rasa Perdana Menteri Datuk Seri Najib tahu kalau saya dah sampai macam ni, saya dah membebel macam ni, dan saya dah maksudnya saya dah ada semua dokumen. Saya jadi menasihatkan Tan Sri Syahri Samad, Ahli Parlimen Johor Bahru, Tan Sri Iso Samad, Ahli Parlimen Jempol, dan juga Datuk Seri Najib, Ahli Parlimen Pekan, Parlimen dalam 1 minggu setengah lagi. Jadi saya nasihatkan supaya mereka bertiga tampil beri penjelasan dengan ikhlas. Jangan pusing, ya. Kerana benda ni akan keluar, beritahu. Terbuka, beritahu. Dan berhati-hati, jangan buat kenyataan-kenyataan yang bodoh. Saya masih lagi menyimpan husnuzan bahawa, dan saya berharap supaya Tan Sri Syahri Samad dia tak tahu. Sebab dia masuk mungkin pegawai dia ke tak beritahu dia pun bukan accountant, dia tak baca semua, jadi dia tak tahu. Dan dia mungkin terlalu husnuzan dengan orang-orang UMNO. Dia mungkin rasa orang UMNO ni cukup baik, ya. Jadi saya masih lagi menaruh harapan supaya Tan Sri Syahri Samad tidak cuba menyembunyikan benda ini. Kalau ini kali pertama dia perasan perkara macam ni, saya minta supaya dia dengan ikhlas dan terbuka terangkan, ya. Saya sebabnya begini, ya. Saya tidak akan teragak-agak untuk membuat seberapa banyak laporan polis ke atas setiap satu kesalahan yang telah dilakukan. Kerana dalam satu urus niaga ni saja ada berpuluh kesalahan yang boleh dibuat laporan polis. Dia bukan saja di bawah akta SPRM, dia di bawah akta syarikat, akta securities, akta penal code. Dia boleh buat berpuluh-puluh
laporan polis, dan saya akan buat berpuluh-puluh laporan polis kalau Tan Sri Syarif ataupun Datuk Seri Najib ataupun Tan Sri Isa cuba bermain politik, dia tak nak jawab semua. Kerana pilihan raya tak lama dah. Pilihan raya 5-6 bulan daripada sekarang, paling lama. Dan dalam keadaan sekarang kita 50-50. Kalau Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya umum akan datang, dan kita ada berpuluh-puluh laporan polis mengenai benda-benda macam ini, dan ini juga sama ingatan kepada sahabat-sahabat pengurusan dan kepimpinan kanan di Felda. Kerana bagi saya ulang berkali-kali tadi bahawa semua orang kena heret sekarang. Dalam penyata kewangan yang salah itu ditandatangani dengan Pesuruhjaya Sumpah, itu sudah pun satu kesalahan jenayah. Because is a fraudulent declaration, is a fraudulent act to mislead. Dia banyak semua ini. Jadi saya minta supaya pegawai-pegawai kanan supaya berlaku telus. Kalau tahu, maklumkan, buat laporan. Kalau nak jadi whistleblower, jadi whistleblower. Tetapi jangan sekali-kali cuba untuk Arif, nanti Arif Noor, nanti saya akan sebut sekali ya. Jangan sekali-kali cuba untuk menutup perkara begini ya. Kerana kalau Barisan Nasional kalah 3-4 bulan lagi, maka tak pasal-pasal bukan saja Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Rosmah yang nanti kena banyak turun naik mahkamah. Nanti habis orang-orang lain, termasuklah kedua-dua tokoh veteran UMNO ini pun terpaksa turun naik mahkamah. Tadi Arif Noor kata dekat sini tak guna buat laporan polis, buat kat London. Saya rasa yalah, polis pun dia memerhati semua ni. InsyaAllah kita buat dulu kerana masa tak lama dah. Kita bekerja keras untuk menyedarkan rakyat dan untuk buat kerja supaya kita menang pilihan raya. Dan bila menang pilihan raya, insyaAllah banyak tindakan yang boleh diambil di atas laporan-laporan itu. Dan yang mengenai London, betul, saya akan tunggu bagaimana maklum balas daripada pihak kerajaan, Barisan Nasional dan juga Felda. Kerana ada banyak benda lagi yang saya telah korek daripada sana. Dan kalau kita nampak macam mereka cuba menutup dan tidak mau selesaikan masalah ini, kalau kita perlu buat di London, maka kita akan buat laporan polis di London. Kita ada banyak sahabat-sahabat di London. Dan jadi terima kasih. Saya ada mesyuarat, kemudian saya kena balik ke Pandan. Esok ialah perhimpunan 14 hari bulan di MCOT Mall di Padang Timur. Bermula pukul 4, insyaAllah jumpa saya. Saya duduklah di mana-mana. Dan kalau orang tanya perlu ke tidak turun, sebaiknya turunlah. Kerana kalau tidak turun, maka itu boleh mengundang fitnah dan macam-macam keadaan daripada orang lain. Kalau boleh ajak kawan, ajaklah kawan. Saya tahu orang yang menonton ini kebanyakannya memang faham isu dia. Tetapi walaupun saya juga selalu ulang bahawa pilihan raya tidak dimenangi oleh penyokong kita, tetapi oleh atas pagar. Tetapi semangat, camaraderie dan juga momentum itu cukup penting juga. Jadi sebaiknya insyaAllah kita jumpa esok pukul 4 petang. Dan kita jumpa lagi hari Isnin. Kerana saya ada cukup material untuk bertahan 2 minggu ini, insyaAllah. Cuma sama ada saya buat makin lama makin dalam, makin lama itu saja. Tapi yang saya ada ini cukup. Kalau hari ini saudara-saudari rasa macam dah terkejut badak lah, tunggulah sekali lagi. Saudara-saudari akan terkejut Rosmah insyaAllah minggu depan ke minggu sekali lagi. Jadi saya ucapkan selamat hujung minggu, maaf cuti. Minta maaf saya tak kahwin dengan lelaki. Fadil, saya rasa maybe he meant something else. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. And there's more things. And I think Tan Sri Syarif Samad tahu bahawa this is coming. That's why dia menjawab semalam. And I have a feeling, I think he is also digging it. Jadi insyaAllah kita jumpa balik hari Isnin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.